sejak beberapa tahun kebelakang ini, bukan setakat tahun ini sahaja, menyebut juga berkenaan dengan pelbagai artikel yang tulis di laman di dalam talian berkenaan dengan status ekonomi negara yang dikatakan merudum dan menuju kegawatan. Pokok ceritanya sekarang bagi mereka yang ni bukan pakar ekonomi dan melihat hanya kepada dasarnya, mungkin akan terbit rasa panik dan dalam diri dan juga timbul persoalan bagaimana agaknya gambaran masa depan corak ekonomi peribadi mereka. Mereka tak fikir negara. Mereka diri macam mana nak beli barang sendiri pun susah sekarang. Adakah ia ada kaitan sebenarnya dengan keadaan ekonomi semasa? Okey. Baik, kita bercakap mengenai satu laporan yang dikeluarkan ataupun artikel yang dikeluarkan oleh seorang individu, LSS report ini kalau kita boleh tampilkan, ada beberapa perkara yang agak tegas sebenarnya yang dinyatakan. Cumanya kesahihannya ataupun bagaimana indikator pengukurannya itu yang kadang-kadang membuatkan kita semua rakyat Malaysia agak keliru sebenarnya. Jadi daripada kita nak mengelakkan perdebatan persepsi di peringkat netizen, lebih baik kalau kita dapatkan pandangan pakar mengenai situasi sebenar, menjurus kepada apa yang ditulis dalam artikel tersebut. Okey, dalam artikel tersebut menyebut beberapa perkara, 7 perkara sebenarnya, tetapi antaranya berkenaan dengan negara akan bankrupt kerana hutang isi rumah yang semakin meningkat. Malaysia juga akan bankrupt kerana hutang kerajaan yang banyak dalam dan juga luar negara. Malaysia kurang daya saing, isu GST dan juga sebagainya. Semua dirangkumkan sampai mereka mengatakan, okey, ia ada kaitan juga dengan kehidupan pribadi mereka, memberi impak kepada dalam skop peribadi yang dikatakan menggambarkan kekacauan suhu ekonomi negara. Oh, dahsyat. Jadi inilah sebenarnya kita nak tahu lebih lanjut supaya tak nak cetus panik, kita nak tahu apa sebenarnya yang sahih. Kita nak bersama dengan Fellow Institut Strategik dan Pengajian Antarabangsa, Saudara Firdaus Rosli yang sudah pun berada di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Firdaus sudi bersama kita pada pagi ini. Ya, kalau boleh dapatkan gambaran. Saudara Firdaus sendiri sudah membaca dan juga melihat 7 perkara yang dinyatakan dalam artikel tersebut. Ya. Saya telah pun membaca artikel tersebut dan saya rasa ada banyak perkara yang telah diuraikan oleh saudara ataupun saudari yang menulis artikel tersebut mengenai keadaan ekonomi negara pada ini. Okey, jadi bagaimana gambaran awal dan juga respon awal setelah membaca report tersebut daripada tuan sendiri? Secara umumnya saya dapat lihat bahawa artikel tersebut adalah artikel yang cuba untuk menguraikan perkara-perkara yang asas mengenai ekonomi dan saya rasa ada banyak touchpointnya seperti mana yang Syaril dengan Hani kata sebentar tadi mengenai 7 perkara yang telah dan perkara-perkara yang telah ditentukan di dalam artikel tersebut adalah benar kebanyakannya kerana ia banyak artikel tersebut banyak untuk memberikan kesahihan tentang perkara-perkara yang berlaku di dalam negara dari aspek ekonomi. Contohnya dari segi hutang negara, hutang isi rumah, kadar fiskal defisit, trade surplus kita, laburan foreign direct investment dan sebagainya. Dan secara umumnya saya rasa sekali imbas setelah saya membaca artikel tersebut, saya rasa ada beberapa perkara yang perlu saya tekankan juga. Satu di antaranya mengenai debat mengenai hutang. Ramai di antara kita yang cerita mengenai hutang di dalam konteks yang agak negatif. Seolah-olah kalau kita berhutang ni maknanya kita memang tak ada duit pada hari ini. Kita kena meminjam sebab kita memang tak ada duit, tapi kita nak sangat pinjam. Itu adalah satu, mungkin ada benarnya, tapi tidak beberapa tepat kerana mengenai konsep hutang itu sendiri, kita berhutang bukan untuk hari ini, tapi kebanyakannya apabila kita berhutang ialah untuk hari esok. Kita meminjam duit pada hari ini untuk kita membayar balik pada hari esok. Dan kerana kita mengambil ataupun si pemihutang mengambil risiko dengan memberi duit pada hari ini dan kita terpaksa membayar keadaan faedah yang sebagai untuk pada si pemihutang itu. Dan kita sebagai penghutang tidak
bergantung pada kita apa yang kita akan gunakan hutang tersebut. Ada di antara kita yang menggunakan hutang untuk membuat perbelanjaan harian. Beli baju, beli kereta, beli barangan harian dan sebagainya. Tapi ada juga di antara kita yang membeli barangan yang berbentuk aset. Kereta sebenarnya bukan aset. Kereta akan berkurangan harganya pada satu kereta. Tapi kalau kebanyakan, kalau saya nak lebih mendalamkan sikit analisis ke dalam aspek hutang isi rumah contohnya. Di dalam negara kita, hutang isi rumah lebih daripada 50% daripada hutang isi rumah di dalam negara kita adalah hutang untuk membeli rumah ataupun mortgage. Dan ini adalah ada dua aspek yang saya boleh ceritakan di sini. Satu, harga rumah secara umumnya dan secara historical di dalam aspek negara kita akan meningkat setiap tempoh. Dan walaupun kita membayar pada setiap masa, tetapi harga aset tersebut akan meningkat. Dan ini bukannya satu indikator yang kita boleh benar-benar takut. Kerana kita boleh liquidate aset tersebut untuk membayar hutang kita pada hari ini. Okey, baik. Cumanya Encik Firdaus, kadang-kadang indikator ataupun perkara-perkara sebegini apabila ditulis, kadang-kadang mereka yang tidak jelas ataupun tidak tahu dengan secara meluas mengenai isu-isu teknikal sebegini, mudah mengandaikannya dari sudut persepsi. Jadi bagaimana khalayak umum kadang-kadang perlu mengambil pandangan dalam report ini sebagai salah satu pandangan daripada beberapa pandangan yang lain? Itulah. Dalam masa yang sama, Tuan Firdaus, sedikit juga pernah dinyatakan oleh Profesor Dr. Hu Keping, pakar penganalisis ekonomi sebelum ini. Dia telah meletakkan dalam satu tulisan yang mengatakan Malaysia menuju ke arah kekuatan ekonomi. Berhati-hati anak muda rakyat Malaysia, jangan berbelanja lebih, kena banyak berjimat, jangan beli macam-macam. Jadi ini memberikan satu orang kata perasaan yang macam agak gusar sebenarnya dalam rakyat Malaysia. Jadi apa sebenarnya yang terbaik yang boleh kita berikan sebagai titipan pesanan kepada seluruh rakyat Malaysia? Kalau kita baca sekali lagi mengenai LSS report tu, kita dapat rumuskan bahawa Malaysia bukanlah satu-satunya negara di dalam dunia ni yang mengalami tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi dari segi beberapa aspek lah. Tentang ke nilai mata wang, harga komoditi, defisit kadar faedah dan sebagainya. Banyak di antaranya. Tapi kita bukannya salah satu-satunya negara yang terkena tekanan-tekanan ini kerana sebabkan faktor A, faktor B, faktor C dan sebagainya. Ini adalah satu cara untuk isolatekan masalah kita dan membuatkannya seperti ianya benar-benar besar. Tapi kalau kita tengok secara teliti dengan melihatkan data-data yang sedia ada, saya dapat lihat bahawa negara lain pun yang mengalami perkara yang sama, tetapi mungkin negara lain adalah lebih teruk pada negara kita. Itu nombor satu. Nombor dua, dari segi perbelanjaan harian memang betul. Saya tengok pada hari ini kita banyak membeli ataupun membeli barangan untuk membuat sebagai legitimacy ataupun membuatkan kita sebagai wajar di dalam status simbol kita di dalam komuniti kita. Contohnya membeli telefon bimbit baru, mungkin beli kereta baru dan sebagainya. Tapi dari segi jangka masa medium dan panjangnya, mungkin perkara-perkara ini akan memberi bebanan kepada kita pada keesokan hari. Baik. Terima kasih banyak-banyak Saudara Firdaus. Ini mungkin secara gambaran awal ataupun secara ringkasnya. InsyaAllah kita akan cuba bawa dari semasa ke semasa isu mengenai ekonomi negara. Terima kasih Saudara Firdaus. Okey, baik. Sebab kita cerita pasal ekonomi ini banyak perkara yang boleh kita bincangkan. Tapi tak apa, ini masa yang sekurang-kurangnya rakyat Malaysia tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tapi dalam keadaan ekonomi dunia yang semuanya tak stabil, jadi kita mengajak rakyat Malaysia, kita semua untuk sama-sama kita berjimat cermat. Mana rasanya tak perlu tu tak payahlah nak kita beli. Kan? Berbalik kepada diri kita sendiri juga bagaimana untuk segmen pengurusan kewangan dalam pada isi rumah keluarga kita sendiri. Selamat